Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 24 Mac 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Beberapa tokoh UMNO kini menggunakan kegagalan usul kerajaan melepasi undian di Dewan Rakyat semalam sebagai desakan untuk mengadakan PRU. Kata mereka, PH terbukti gagal mematuhi MOU yang dimeterai dengan kerajaan Ismail Sabri pada tahun lalu. Dalam satu kenyataan di Facebook, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Razlan Rafi mendakwa apa yang berlaku petang semalam menunjukkan ketidakstabilan kerajaan dan memberi gambaran buruk kepada Putrajaya. Mengulas lanjut, Razlan juga berkata, amat jarang sekali negara ini melihat akta yang dibawa kerajaan ke dalam Dewan Rakyat gagal melepasi undian. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa dalam satu kenyataan berkata, dengan tindakan pembangkang tidak menyokong usul pihak kerajaan, bermakna MOU antara PH dengan kerajaan kini terbatal. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal pula menyifatkan tindakan PH semalam sebagai biadab dan mencabuli semangat MOU antara kerajaan dan PH. Terdahulu, usul lanjutan subsection SOSMA yang dibawa Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin itu gagal mendapat sokongan mencukupi di Dewan Rakyat selepas hanya 84 ahli parlimen yang menyokong manakala 86 tidak bersetuju. Seramai 50 wakil rakyat dilaporkan tidak hadir. Ini bermakna subsection berkenaan yang membenarkan seseorang suspek ditahan sehingga 28 hari tanpa perlu dihadapkan di hadapan magistrate tidak akan lagi berkuat kuasa selepas ia luput pada 31 Julai 2022. Sementara itu, Ahli Parlimen Pembangkang menegaskan kegagalan Akta SOSMA berlaku apabila beberapa pemimpin UMNO sendiri tidak hadir untuk mengundi semalam. Menurut Ahli Parlimen itu, antara yang tidak hadir di Dewan Rakyat semalam ialah Presiden UMNO sendiri Ahmad Zahid Hamidi serta bekas Perdana Menteri Najib Razak. Dalam satu kenyataan di Facebooknya hari ini, Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil berkata, turut tidak hadir semasa pengundian berlangsung ialah Setiausaha Agung UMNO Ahmad Mazlan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa berada di dalam Dewan semasa sidang berlangsung, namun undinya tidak dikira kerana lewat selepas waktu yang ditetapkan. Usul berkenaan gagal mendapat sokongan majoriti apabila undi pihak kerajaan sebanyak 84 diatasi undi menolak sebanyak 86 manakala 50 wakil rakyat tidak hadir. Kata Fahmi, turut tiada dalam sesi pengundian semalam ialah Ahli Parlimen Paguh Muhyiddin Yassin. Menurut Fahmi lagi sangat luar biasa apabila ada 31 ahli parlimen kerajaan hilang semasa usul mereka perlu diundi. Sementara itu, Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub berkata, kegagalan usul semalam adalah salah kerajaan sepenuhnya. Ahli Parlimen Pekan Najib Razak membalas serangan Fahmi Fazil yang mendakwa ketidakhadiran ahli parlimen kerajaan punca usul SOSMA ditolak. Menerusi hantaran di laman Facebooknya, Najib berkata ketidakhadirannya ke Dewan Rakyat semalam adalah kerana menghadiri prosiding mahkamah. Menurutnya, Ahli Parlimen Marang Abdul Hadi Awang dan Ahli Parlimen Paguh Muhyiddin Yassin antara yang tidak hadir. Jadi soal Najib, adakah mereka juga hendak menggagalkan MOU supaya pilihan raya umum ke-15 akan dilaksanakan dalam masa terdekat? Najib berkata kenyataan yang dikeluarkan oleh pengarah komunikasi PKR itu adalah cubaan untuk memperbodohkan rakyat.
Jelas Najib PH sepatutnya menepati janji manifesto mereka untuk memansuhkan SOSMA ketika memegang tampuk pemerintahan sebelum ini. Sementara itu, Ahli Parlimen Pontian Ahmad Mazlan berkata, dia tidak mengambil bahagian semasa undian usul itu semalam kerana difahamkan tiada pengundian. Malah katanya, dia juga pada mulanya yakin usul berkenaan akan lulus susulan MOU kerajaan dan pembangkang. Terdahulu, Fahmi meminta penjelasan Najib, Ahli Parlimen Bagan Datuk Zahid Hamidi, Muhyiddin dan Ahmad Mazlan sebab mengapa tidak hadir menyokong usul tersebut. Baik, kita ke perkembangan di Dewan Rakyat. Kerajaan disifatkan hilang asas moral untuk terus mentadbir negara selepas tewas dalam undian belah bahagi usul SOSMA semalam. Perkara itu dinyatakan oleh Ahli Parlimen Padang Rengas, Nazri Aziz, ketika membahaskan RUU Atau Perlembagaan 2022 di Dewan Rakyat hari ini. Nazri sebelum ini menentang tuntutan supaya pilihan raya umum disegerakan. Bagaimanapun hari ini pendiriannya berubah kerana keadaan sudah berbeza. The fact is, we lost in the usul, dan the right thing to do now is to go back to the country. Iaitu kita mempunyai alasan sekarang untuk mengadakan PRU, dan ini bukan keputusan saya. Ini adalah keputusan parti saya. Kalau mereka fikirkan iaitu bahawa they have to go back to the country and to ask for the voters to vote, it is their right. Because we lost, and also because of MOU yang tidak diikuti. Bila nak bergambar ni, bermacam-macam ragam dia. Semua dah bersedia? Amin pula. Baju pula sama dengan dinding. Perhatian! Tahun ni, dinding kena cantik, gambar kena asyik. Jom, cat! Bukan cantik je, selamat pun penting tau. Jadi gunalah ni pempin Virusguard, terbukti efektif menentang virus dan bakteria. Macam inilah baru seronok. Amin, cepat. Kita nak ambil gambar ni. Nippon Paint Virusguard, perlindungan untuk sisi keluarga. Berita seterusnya. Mushido Ampas Hashim Jasin menyokong cadangan supaya kerajaan memberi penghargaan kepada veteran DAP Lim Kit Siang. Jelasnya Lim wajar diberi penghargaan kerana dia turut menyumbang kepada negara meskipun sebagai pembangkang. Bercakap kepada Malaysia Kini, katanya ini akan menambat orang ramai, pengundi-pengundi kepada kejujuran, maka wajar memberi penghargaan kepada Lim. Lim sebelum ini mengumumkan keputusannya untuk bersara dari dunia politik. Keputusannya untuk bersara mendorong Yang di-Pertuan Dewan Negara Rais Yatim membuat gesaan agar kerajaan memberikan penghargaan kepada veteran DAP berkenaan. Saranan Rais itu semalam turut mendapat sokongan bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim. Sementara itu, Presiden Parti Putra Ibrahim Ali juga berpendapat jasa Lim kepada rakyat dan negara sememangnya wajar diiktiraf walaupun antara mereka sering melabelkan resis. Tanpa berselindung, Ibrahim menyifatkan Lim sebagai ketua pembangkang yang hebat di negara ini. Tukang emas berprestij New York, Lawrence Swatch, memberitahu mahkamah di Amerika Syarikat bahawa dia memperolehi perjanjian $23 juta untuk menjual kepada Rosmah Mansor seutas rantai berlian. Swatch berkata demikian dalam kenyataannya dalam perbicaraan terhadap bekas pengurus bank Goldman Sachs, Roger Ng. Bukti yang dikemukakan oleh Swatch bercanggah dengan dakwaan Najib Razak pada 2018 bahawa berlian merah jambu itu adalah hadiah daripada Sheikh Mansour Zayed dari UAE. Menurut kenyataan Swatch, dia secara peribadi menghantar rantai itu kepada Rosmah di atas sebuah kapal layar dengan kehadiran Jolo di luar pesisiran pantai Monaco. Invoice untuk barang kemas bernilai $23 juta
telah dipamerkan kepada juri tetapi bukan salinan sebenar. Pendakwa raya sedang cuba membuktikan bahawa rantai berlian tersebut adalah hasil daripada penyelewengan dana 1MDB. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.